Hari ini saya menerima ugutan politik setelah saya menyokong cadangan Sultan Johor yang mahu melaksanakan dasar baru, iaitu SPR dan Petronas perlu di bawah kuasa institusi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Ya, saya ingin mendedahkan dan membongkarkan secara eksklusif. Hari ini saya menerima ugutan politik daripada Atok dan konco-konco Atok yang tak senang duduk menonton video bahaya Jufazli Shah Ahmad yang berani menyokong Sultan Johor bakal yang di-Pertuan Agong ke-17 berkenaan isu SPRM dan Petronas perlu diletakkan di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong. Kepada Tun, sudah terlambat untuk ugut saya. Saya dan Sultan Johor tidak mudah terperangkap dalam percaturan kuasa ini. Adalah sia-sia untuk mengugut saya hanya kerana saya mengangkat rule of law bahawa kuasa yang di-Pertuan Agong adalah kuasa yang tertinggi yang diberikan oleh undang-undang dan perlembagaan negara yang saya pertahankan. Saya tak takut mati, saya tak takut dibunuh, saya tak takut diculik, saya tak takut masuk penjara, saya tak takut dibicarakan dalam mahkamah kerana semua politikus yang lawan saya dalam mahkamah hancur tumbang di Putrajaya dan kalah dalam mahkamah. Pakcik makcik Otok Arong. Kenapa? Kerana mahkamah itu bukan di bawah kuasa Tun M, tetapi ia adalah institusi bebas yang dipantau secara terus oleh kuasa yang di-Pertuan Agong. Saya bacakan macam mana orang Atok mengugut saya dalam platform media sosial. Apabila Atok dan orang-orangnya tidak disokong oleh Jufazli, apalagi mereka ini meroyan jadi orang gila macam kena sawan babi. Koyak mental, koyak rabak. Takut apabila Jufazli Shah Ahmad menyokong Sultan Johor bakal yang di-Pertuan Agong ke-17. Kata Atok dan macainya, PDRM tolong ambil tindakan segera. Budak hanat ini harus diberi pengajaran. Tun, dari tahun 2016 sehingga tahun 2023, aparatus negara digunakan untuk mengugut, untuk menangkap saya, untuk menyerbu rumah saya. Tapi akhirnya saya tetap menang dalam mahkamah melawan Tun dari tahun 2019 sehingga tahun 2023, termasuk anak-anak murid. Tun pun kalah lawan Jufazli Shah Ahmad. Silakan Tun, kalau Tun tak tahan tengok video Jufazli yang sangat bahaya ni, silakan culik dan bunuh saya kalau anda boleh buatlah. Kata orang-orang Tun, budak sakit mental ini memang suka fitnah orang. Dasar celaka sial ini budak. Tun, saya kira Tun yang sakit mental. Sebab Tun gulingkan kerajaan sendiri di hadapan yang di-Pertuan Agong, di hadapan Raja-Raja Melayu.
sehingga Tun jadi gila, tak boleh terima kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah berjaya menjadi Perdana Menteri di Putrajaya hari ini. Budak sakit mental yang Tun cakap ni kan, Alhamdulillah saya baru sahaja menang lawan PM ke-9 anak murid Tun, iaitu Mak Lambung di Mahkamah Kuala Lumpur. Budak sakit mental ni lah yang diserbu rumahnya oleh 4 orang Perdana Menteri, sehingga keempat-empat Perdana Menteri itu tumbang, terguling-guling, hancur dan pupus di Putrajaya. Termasuk Tun yang hancur dan tumbang gulingkan kerajaan sendiri depan Ju Fazli, depan Yang di-Pertuan Agong. Saya kira Tun yang sakit mental sebab ialah Tun jadi gila, tak dapat sokongan Ju Fazli Shah Ahmad lagi. Sebab tu Tun dengan orang-orang Tun suka sakitkan hati diri sendiri. Saya dah kata jangan tengok video ni, tapi Tun pergi tengok juga. Apapun, saya ingin ingatkan bahawa segala kritikan-kritikan Tun kepada Sultan Johor tidak boleh menghalang ketertinggian Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk memberi kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memantau SPRM Petronas di bawah kuasa eksekutif Kerajaan Malaysia. Tun yang sakit mental menyatakan pemisahan kuasa raja dan eksekutif lebih selamat. Tun, kita bukan bercakap tentang pemisahan kuasa raja dan kuasa eksekutif. Kita bercakap tentang kuasa Yang di-Pertuan Agong ke atas institusi eksekutif. Premis dan kenyataan dupang-dupang Tun ini, Tun gagal mencerap dengan baik kuasa yang diperuntukkan oleh perlembagaan ke atas seorang Yang di-Pertuan Agong yang diangkat menjadi ketua negara dalam sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia. Mana boleh kuasa eksekutif dipisahkan daripada kuasa Yang di-Pertuan Agong? Kerana struktur kuasa dan sistem politik demokrasi dan sistem politik monarki Malaysia very crystal clear. Kuasa eksekutif tidak berada di atas Perlembagaan Persekutuan, tetapi kuasa eksekutif diletak di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong dan dipantau secara terus oleh Yang di-Pertuan Agong. Begitu juga dengan badan perundangan serta institusi judiciary. Dalam undang-undang dan perlembagaan, entiti yang lebih berkuasa adalah Yang di-Pertuan Agong. Dan ketiga-tiga institusi ini sememangnya sejak merdeka dipantau, dikawal selia oleh ketua negara, iaitu Yang di-Pertuan Agong. Maka saya cukup pelik dan hairan kenapa Tun cuba cakap pusing-pusing, berbelit-belit, nak merendah-rendahkan kuasa Yang di-Pertuan Agong dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang sudah tercatat secara terang-terangan.
Kita tidak mengamalkan pemisahan kuasa yang di-Pertuan Agong dan kuasa eksekutif. Kita mengamalkan struktur kuasa. Badan eksekutif, badan perundangan, badan kehakiman dipantau secara terus oleh yang di-Pertuan Agong. Sebab itu, kenapa saya boleh menang lawan semua ahli politik perompak penyamun dalam Mahkamah Malaysia? Kerana Mahkamah Malaysia bukan dikawal oleh Tun M, oleh ahli-ahli politik, oleh bekas Perdana Menteri yang melawan saya dalam Mahkamah Malaysia. Mahkamah adalah institusi yang bebas, adil, transparan dan tidak terikat dengan kepentingan ahli-ahli politik perompak dalam Malaysia. Ini contoh yang cukup mudah. Apabila salah satu institusi dipantau secara terus oleh yang di-Pertuan Agong. Ahli-ahli politik tidak boleh mengkambing hitamkan rakyat dalam Mahkamah Malaysia yang tidak ada jenayah. Seperti kes Mahkamah Jufazli Shah Ahmad melawan Tun M, melawan Muhyiddin, melawan Mail Lambung, melawan Bosco. Saya menang ke semua kes-kes politik berprofil tinggi. Sehingga ada yang tumbang dan check-in penjara rakyat. Saya masih hidup bebas walaupun saya diugut hari-hari. Kerana saya tahu rule of law is rule of law. Selama lebih 60 tahun. Untuk makluman pakcik-makcik Otok Arong, ahli politik yang tamak, yang larak, yang gatas merompak dalam Malaysia ini tidak mampu untuk hijack dan mengawal kuasa hakim-hakim dan kuasa institusi kehakiman negara untuk percaturan kuasa mereka. Berdasarkan intelligent information yang saya terima, sememangnya Ato ini kantoi mahu mengawal institusi kehakiman negara bersama konco-konconya, bersama anak-anak penyamunnya, bersama circle loyalis politiknya. Akan tetapi, disebabkan Sultan Johor masih hidup, disebabkan Sultan Johor bakal ditabalkan menjadi yang di-Pertuan Agong ke-17, maka rancangan politik kotor Ato untuk mengawal Mahkamah Malaysia atas kepentingan agenda politik peribadinya gagal. Mahkamah Malaysia hari ini bebas dan adil. Berjaya mengangkat kedaulatan undang-undang, berjaya mengangkat prinsip rule of law. Kerana mahkamah kita tidak dikawal oleh mana-mana parti politik atau mana-mana ahli politik atau mana-mana elit politik ataupun VVIP yang berpangkat besar di negara ini. Sebab itu Tun meroyan macam orang gila. Apabila Sultan Johor bakal yang di-Pertuan Agong ke-17 menegaskan, jika saya mengangkat sumpah jadi yang di-Pertuan Agong ke-17, saya Sultan Johor akan memastikan Petronas dan SPRM di bawah kuasa yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Ini memang amalan kebiasaan sistem raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen Malaysia yang Tun cuba sembunyikan daripada pengetahuan 33 juta rakyat. Oleh hal demikian, kebenaran adalah tetap kebenaran tu. Saya tetap mendukung dan menyokong cadangan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim, iaitu bakal yang di-Pertuan Agong ke-17 untuk menguasai institusi SPRM dan Petronas demi kebaikan 33 juta rakyat, demi kepentingan nasional, demi kepentingan negara. Wawasan 2020 Tun gagal untuk memajukan negara kerana Petronas dan SPRM ini diletakkan di bawah kuasa Atok yang absolut, yang mutlak. Sebab itu rakyat tanya-tanya, kenapa Atok dan anak-anak dia kebal sangat merompak? Jawapan dia cukup simple.
Selama atuk jadi PM lebih 20 tahun, dengan anak-anak murid dia lagi, mereka secara sistematik, secara beramai-ramai, mereka memang tak nak SPRM dan Petronas tu dipantau oleh Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara sepenuhnya. Sebab kalau dipantau oleh Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara, tak ada peluang lah nak buat kerja-kerja merompak dalam Petronas untuk memperkayakan keturunan sendiri. So apabila cadangan ini bakal dilaksanakan tahun 2024, suka ataupun tidak, Tun dan anak-anak perompaknya perlu bersedia untuk check-in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, kerana terlampau gila, terlampau sakit mental, terlampau larak, merompak dengan sangat-sangat gila untuk memundurkan dan memiskinkan negara sehingga wawasan 2020 Tun gagal. Semuanya wawasan kencing-hancing Tun ini hancur kerana Petronas dan SPRM diletakkan di bawah kuasa politik, bukan diletakkan di bawah kuasa Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara. Maka premis saya cukup jelas. Saya tak takut mati, saya tak takut diugut, saya tak takut ditangkap, saya tak takut diculik. Saya tetap menyokong Sultan Johor, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Yang di-Pertuan Agong ke-17 untuk memantau institusi SPRM dan Petronas atas kuasa Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara mengikut perlembagaan tertinggi negara. Checkmate and masuk perangkap 100 kali. Tun yang koyak rabak, koyak mental tidak disokong oleh Jufazli Syamat dalam percaturan kuasa Malaysia bagi tahun 2024. Daulat Tuanku Yang di-Pertuan Agong, daulat Tuanku Sultan Johor, Allah Maha Kuasa, Tun dan anak-anak perompaknya sudah tidak ada kuasa sampai takut check-in penjara rakyat tahun hadapan. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh, kirim salam rindu ya Tun, anak-anak Tun. Bayar balik semua duit Petronas bilion-bilion ringgit yang Tun rompak bersama anak-anak Tun jika Tun takut ditangkap oleh Sultan Johor tahun hadapan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Game is over Tun. Sekian, terima kasih.